اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 175. Sebelum tu kita ambil pengajaran daripada ayat yang lepas. Rasanya daripada ayat 173 kan. Ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'ad fala ithma 'alayh. Innallaha ghafurur rahim. Setelah Allah perintah supaya orang-orang beriman makanlah apa sahaja yang baik yang Allah bagi rezeki pada mereka, dan selepas itu hendaklah mereka bersyukur mentaati Allah. Maka ayat ni Allah bagi tahu yang terkecuali daripada yang halal, iaitu Allah kata innama harrama, sesungguhnya dia telah mengharamkan ke atas kamu, ke atas orang beriman, satu maitah, bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat apa yang disembelih bukan atas nama Allah ataupun ada unsur syirik. Tetapi dalam keadaan itu sekalipun, sekiranya manusia terpaksa memakan yang Allah haramkan disebabkan tidak ada yang halal, maka dibolehkan. Fala isma alaih, tidak ada dosa ke atasnya, dengan syarat jangan melampau dan bukan kerana keinginan ataupun dia mencari perkara yang haram. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya, pertama, antara yang haram dimakan oleh orang Islam ialah bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan yang disembelih bukan kerana Allah, yang kedua, hak untuk menghalal dan mengharamkan adalah hak Allah secara mutlak. Hak Allah secara mutlak, dan tidak ada satu pun makhluk, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh menghalal atau mengharamkan sesuatu.
Yang ketiga, perkara yang haram di dalam Islam adalah terlalu sedikit dibandingkan perkara yang haram. Perkara yang haram di dalam Islam terlalu sedikit dibandingkan dengan perkara yang halal. Dan itu adalah sebagai tanda rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Yang keempat, selain daripada yang disebut di dalam ayat tersebut, selain yang disebut dalam ayat yang tersebut, ada lagi binatang yang haram dimakan dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti binatang-binatang yang bertaring, burung yang memakan binatang lain dengan kukunya, dan keldai liar. Yang kelima, selain daripada bangkai yang haram dimakan, ada yang terkecuali, iaitu dua jenis bangkai, ikan dan makanan laut dan belalang. Makanan laut dan belalang. Yang keenam, begitu juga ada darah yang halal dimakan, iaitu hati dan limpa, dan darah yang tidak mengalir. Yang ketujuh, apa-apa binatang yang disembelih dan tidak disebut nama Allah, atau disebut nama selain daripada nama Allah, atau disembelih kerana berhala, atau disembelih oleh orang-orang musyrikin, maka ia adalah haram dimakan. Yang ketujuh, yang ke-8, perbuatan syirik
boleh memberi kesan kepada sesuatu makanan sehingga makanan itu yang asalnya halal menjadi haram. Dan sebaliknya, dengan mentauhidkan Allah, dengan mentauhidkan Allah sahaja sudah boleh menjadikan sesuatu makanan itu halal. Boleh faham? Mana binatang kalau disembelih orang, kambing yang sama disembelih oleh orang syirik tak baca bismillah, bangkai. Tapi kambing yang sama disembelih oleh orang Islam dan baca bismillah, halal. Kambing yang sama, cara sembelih yang sama. Yang menjadikan haram ialah syirik, dan yang menjadikan halal ialah tauhid. Okey, yang keberapa? Rahmat Allah terlalu luas sehingga Allah menghalalkan makanan yang asalnya haram apabila darurah. Apabila darurah, iaitu sekiranya tidak ada makanan kecuali yang haram, iaitu sekiranya tidak ada makanan kecuali yang haram, dan sekiranya tidak makan membawa kepada kematian. Yang ke-10, syarat dihalalkan makanan yang haram, syarat dibenarkan makan makanan yang haram ketika darurah, ialah makanan itu boleh menghilangkan darurah. Makanan itu boleh menghilangkan darurah dan dimakan sekadar mengelakkan kematian. Contoh, kalau dia dahaga, kalau tak minum air boleh mati, tapi air tak ada. Yang adanya arak. Arak tu asalnya haram. Jadi ketika itu boleh tak minum arak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab arak tu tak boleh menghilangkan dahaga. Jadi boleh makan benda haram sekiranya benda haram boleh menghilangkan darurah. Kalau tak boleh hilangkan, tak boleh makan. Dia tetap haram. Tapi kalau orang tu lekat tercekik apa-apa ke, dia tak ada benda lain, air pun tak ada, makanan pun tak ada, kecuali arak aja. Dan kalau dia minum arak boleh menghilangkan yang dia tercekik tu.
ketika itu boleh tak makan? Boleh tak minum arak? Boleh. Sebab arak itu boleh menghilangkan apa yang dia tercekik tu. Lebih? Boleh ha? Yang ke berapa? Sesuatu yang haram dan keji boleh bertukar menjadi halal dan baik apabila Islam membenarkannya. Apabila Islam membenarkannya. Kerana Islam adalah berdasarkan apa yang Allah perintah, bukan berdasarkan apa yang manusia fikir baik. Boleh samalah kes apa ni, Khidir bunuh budak kecil kan, asalnya haram, tapi bila itu perintah Allah, sembelih bunuh budak ketika itu menjadi wajib. Tapi itu khas untuk Khidir lah. Sama juga Ibrahim diperintah sembelih anaknya, asalnya sembelih sesiapa saja haram, apatah lagi sembelih anak yang tak berdosa. Tapi bila diperintah oleh Allah, yang haram bertukar menjadi wajib. Okey, yang berapa? 11. 11. Sesiapa yang makan makanan yang haram tanpa darurah, maka ia tetap berdosa. Yang ke bawah? Yang terakhir. Yang 13. Yang 13 yang terakhir. Dah sebut dah dari bentuk sembelihan. Dah sebut kan? Belum. Jenis-jenis sembelihan yang haram dimakan. Ini yang ke-13 kan, yang terakhir. Jadi jenis-jenis sembelihan yang haram dimakan. Pertama, apabila dia sembelih disebut selain daripada nama Allah. Dah. Okey. Okeylah, cukup setakat tu. Setakat 12 je lah. Okey, ayat seterusnya. Ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bi samanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan daripada kitab dan mereka membeli dunia yang bernilai sedikit dengan menjual ayat-ayat Allah, iaitu dengan menyembunyikannya. Mereka ini tidak makan dalam perut mereka kecuali api. Yang kedua, Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. Yang ketiga, Allah tidak mensucikan mereka, iaitu Allah tidak puji mereka. Dan yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Pengajarannya, yang pertama, wajib menyebarkan ilmu. Wajib menyebarkan ilmu
yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih lagi ketika masyarakat atau orang ramai memerlukan ilmu tersebut. Yang kedua, menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan, sama ada daripada Al-Quran ataupun Sunnah, adalah satu dosa besar. Adalah satu dosa besar, dan ia menyerupai perangai orang-orang Yahudi. Yang ketiga, amaran keras daripada Allah kepada sesiapa yang menyembunyikan ilmu daripada Allah dengan tujuan untuk mendapat habuan dunia. Mereka ini akan mendapat 4 balasan. Mereka ini akan mendapat 4 balasan. Pertama, apa yang mereka makan di dunia akan bertukar menjadi api di akhirat. Kedua, Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Ketiga, Allah tidak akan memuji dan memuliakan mereka. Yang keempat, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang ketiga, 4. Balasan yang sangat dahsyat kepada mereka yang menyembunyikan ilmu dengan tujuan untuk mendapat habuan dunia, kerana disebabkan mereka semakin ramai manusia yang jahil dan akhirnya ke neraka. Yang ke-5, hukuman Allah sangat adil. Hukuman Allah sangat adil. Selari dengan perbuatan manusia, iaitu apa yang dimakan daripada hasil yang haram, mereka juga akan makan api neraka di akhirat.
Okey, saya nak sebut contoh supaya kita lebih fahamlah. Kenapa jenayah dosa tak sampai ke ilmu terlalu berat? Azabnya terlalu berat. Kenapa? Saya bagi analogi kan. Kalau ada seorang pesakit ni, dia sakit kecil manis. Dia pergi jumpa doktor, tapi doktor ada ilmu. Dia tak bagi tahu pesakit tu ada kecil manis. Dia bagi Panadol je. Kali pertama datang dia bagi Panadol, kali kedua bagi Panadol kan. Akhir sekali sebab doktor tak bagi tahu ilmu kebenaran yang dia ada, apa berlaku pada pesakit tu? Membawa kepada apa? Kematian. Bukan potong kaki dah boleh mati kan. Dan kalau diketahui oleh orang ramai, apa orang ramai kata pada doktor ni? Jenayah tu kecil ke besar? Kenapa besar? Dia hanya sembunyikan ilmu je. Nampak macam sembunyikan ilmu, tapi akibatnya membawa kepada kematian satu nyawa. Itu baru kematian dari segi fizikal. Mungkin dia beriman masuk surga. Tapi orang yang sembunyikan kebenaran, dia bukan setakat mati fizikal, tapi mati hati dan terus masuk neraka dan kekal. Maka sebab itulah orang sembunyikan ilmu, dosanya, jenayahnya sangat-sangat besar. Okey. Okey, cukup. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaitan ayat malam ni dengan ayat yang lepas ialah ayat malam ni, ayat 175 ni adalah lebih kurang kesimpulan kepada akibat mereka yang sembunyikan ilmu. Ayat ni lebih kurang kesimpulan ataupun Allah buat perumpamaan. Mereka yang sembunyikan ilmunya, perumpamanya macam ni. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina ishtarawul ad-dhalalah. Mereka itulah allazina, orang-orang yang ishtarau. Apa dia ishtarau? Mereka membeli. Siapa mereka ni? Yang menyembunyikan kebenaran, yang asalnya turun pada orang Yahudi tapi pengajaran untuk semua. Jadi Allah kata mereka ni seumpama orang yang membeli ad-dhalalah, kesesatan. Bila sebut beli, dia mesti ada apa? Bayarannya. Bila sebut beli, kalau kita beli barang mesti ada bayarannya. Bahasa Arab kalau sebut beli di sini, dia ada ba di sini. Ba ni menunjukkan harga. Contoh, ishtaraitu al-qalam bi dirham. Ishtaraitu, aku telah membeli qalam, pen, bi dirham. Makna bi ni apa makna? Harga. Saya beli pen dengan harga 1 dirham. Okey? Jadi di sini mereka telah membeli kesesatan bi dengan harga yang dibayar pada al-huda, dengan bayaran al-huda, petunjuk. Dan Allah bagi lagi satu contoh, mereka juga yang menyembunyikan ilmu juga, mereka membeli satu lagi apa dia? Al-azab. Mereka membeli azab. Maksud di sini ialah membeli juga. Membeli azab. Apa bayarannya? Dengan membayar
dengan bayarannya keampunan. Apa maksudnya? Pertama, kenapa Allah guna beli? Boleh tak kita beli kesesatan? Boleh tak? Petunjuk boleh tak kita guna untuk membayar sesuatu? Tak boleh. Jadi biasa yang jual beli ni benda lah boleh yang bertukar kan. Saya beli telefon, mana saya bayar dengan duit dan saya dapat telefon. Tapi petunjuk dengan kesesatan tak boleh dijual beli. Kalau tak boleh, kenapa Allah menggunakan perkataan membeli? Mesti ada sesuatu. Orang buat tu untuk kesenangan dunia kan. Macam dia membeli harta benda. Dia harta benda dengan dia menyembunyikan ayat. Tapi Allah boleh guna perkataan lain. Apa dia? Mereka mengambil kesesatan. Kan? Mengambil kesesatan. Rasa lebih sesuai kan? Ataupun mereka memilih kesesatan. Tapi manusia suka berniaga. Tapi berniaga apa? Dapat duit. Ini dapat apa ni? Kesesatan. Sebenarnya Allah nak begitu. Allah tu adil. Bila Allah azab mereka ni, mereka bukan dizalimi dan Allah bukan zalim. Tapi Allah azab mereka sebab mereka sendiri memilih kesesatan. Apa bukti mereka memilih? Membeli. Sebab semua orang beli adalah pilihan dia. Ada tak orang beli kerana terpaksa? Ada tak ada kan? Saya beli rumah ni 1 juta ni kerana terpaksa je. Jadi Allah nak beritahu Allah tidak zalim. Mereka yang zalim diri sendiri. Sebab apa? Sebab mereka pilih. Apa bukti? Macam mereka membeli. Bila beli, itu pilihan mereka. Allah dah bagi pilihan, tapi mereka nak juga. Yang ni buah yang busuk. Yang ni buah yang elok. Dia beli juga busuk. Allah tak zalim. Okey, satu. Jadi Allah guna perkataan membeli ni, Allah nak beritahu mereka pilih sendiri. Ini pilihan mereka. Allah tidak zalim. Yang kedua, Allah nak beritahu bila membeli, bila jual beli ni, biasanya apa konsep jual beli? Mesti ada pertukaran kan? Dan pertukaran tu, duit yang kita bayar dengan barang yang kita dapat, yang mana lebih baik? Barang yang kita dapat kan? Barulah kita beli. Betul kan? Kalau barang yang kita dapat kurang bernilai daripada duit, kita beli tak barang tu? Tak. Jadi orang yang cerdik ialah orang beli barang yang barang tu lebih bermanfaat daripada duit yang dia bayar kan? Katalah dia beli kereta 100,000. Bunyi 100,000. Tapi manfaat kereta tu jauh lebih besar daripada 100,000. Mungkin dia boleh pakai 20 tahun. Mungkin dia boleh menjana bisnes dengan kereta tu dapat 1 juta. Betul tak? Itu jual beli yang menguntungkan. Tapi Allah nak beritahu orang-orang kafir ni memang bodoh. Sebab apa? Sebab dia buat jual beli yang sangat-sangat merugikan. Mana orang bodoh saja yang jual beli benda yang merugikannya. Apa dia? Dia tolak apa? Dia bagi kepada orang apa dia? Petunjuk hidayah yang membawanya ke syurga. Dan dia dapat apa dah? Kesesatan yang membawanya ke... Inilah jual beli yang paling rugi. Ada tak orang beli macam tu? Dia bayar beli rumah 1 juta, tapi rumah setinggan. Elektrik tak ada, air pun tak ada, elektrik pun tak ada. Ada tak? 1 juta harga dia. Bukan di bandar kan. Kalau dia beli juga rumah setinggan dengan 1 juta, elektrik tak ada, air tak ada, kemudahan tak ada, orang kata apa kepada pembeli ni? Bodoh kan? Tapi ada tak orang macam tu? Ada ke tak ada?
Tak ada. Mana ada dia sanggup bayar 1 juta rumah setinggan kan? Mana ada? Sebab bagi dia itu kerja yang paling bodoh. Tapi sebenarnya yang ada dan lebih ramai daripada yang bodoh tu ialah ni. Tapi kenapa dia buat juga kerja paling-paling bodoh dan paling-paling merugikannya? Kenapa? Kenapa dia beli juga? Ini lagi dahsyat. Dia beli apa? Azab. Azab neraka kan? Yang 69 kali ganda. Dan dibayar dengan apa? Harga keampunan Allah. Ini lagi bodoh. Saya nak beli neraka. Awak nak tak keampunan Allah? Ambil lah. Okey. Jadi ada 2 benda bila Allah guna perkataan ishtara. Pertama, Allah nak beritahu bila Allah azab mereka, Allah tidak zalim pada mereka. Sebab ini pilihan mereka. Yang kedua, Allah nak beritahu inilah jual beli yang paling bodoh, yang paling merugikannya. Okey? Okey. Sekarang, apa maksud dolalah dalam ayat ni? Apa maksud dolalah? Perbuatan apa yang menyebabkan Allah kata mereka membeli kesesatan? Sembunyikan ilmu. Jadi sembunyikan ilmu, hukumnya sesat. Jangan kita kata yang duk meratik tengah-tengah malam dengan lelaki perempuan sesat. Yang ni pun sesat apa dia? Yang tak sampaikan kebenaran. Tak, itu dia tak panggil sembunyi, itu strategi. Ada benda kita belum patut sampai lagi kan, mungkin tak sampai tahap dia kan, belum masa dia, itu strategi lain. Ini orang betul-betul bertanya, dia pun ada jawapan, ada dalil, tak nak bagi tahu. Kenapa? Kamu pergi belajar sendirilah. Memang zalim. Orang sakit kecil manis jumpa doktor. Doktor kata apa? Saya tak nak cek kamu. Memang doktor ni zalim. Okey? Jadi sembunyikan ilmu membawa kepada sesat. Okey, petunjuk pula apa makna? Yalah, betul lah. Apa maksud hidayah di sini? Lawan dia. Kalau kamu sembunyikan ilmu, sesat. Kalau kamu sebarkan ilmu, kamu akan dapat hidayah. Itulah hidayah. Sebab ayat ni cerita pasal apa ni? Pasal orang sembunyikan ilmu. Bila Allah kata dia beli kesesatan dan membayar dengan harga hidayah, sesat tu sembunyikan ilmu dan hidayah ialah sebarkan ilmu. Jadi siapa nak hidayah, salah satu cara sebarkan ilmu. Okey, sekarang dia beli pula satu lagi, dia belikan azab dan dia jual dengan harga keampunan. Apa maksud azab di sini? Sembunyikan ilmu. Makna Allah nak beritahu, tengok kita tadabburkan. Perkataan azab tu menunjukkan apa? Siapa sembunyikan ilmu, bermakna dia akan dapat azab Allah. Dan ayat sebelum ni Allah sebut walahum azabun alim. Siapa sembunyikan ilmu bukan main-main Dia sebenarnya sedang menempah azab Allah. Yang dia makan setiap sen tu, dia dapat sebab hasil sembunyikan ilmu akan bertukar menjadi api. Keampunan pula apa maksud? Sebarkan ilmu. Subhanallah. Makna apa tu? Siapa yang sebarkan ilmu, dia akan dapat saya mengajar ni, saya dapat keampunan Allah. Kadang-kadang orang dia solat sunat taubat setiap malam dan dia belajar pun setiap hari, tapi dia tak sampai ke ilmu. Apa makna solat taubat tu? Tidak ada makna. Sebab dengan dia tak sampai ke ilmu, dia buat dosa yang besar. Dan solat taubat dia tak ke mana. Dia tak akan dapat keampunan Allah. Sebab nak dapat keampunan dengan sebarkan ilmu. Semakkan dalam kepala kita, kenapa aku nak sebarkan ilmu? Sebab aku nak mengelak azab dan aku nak keampunan Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Fama. Ma ni dia panggil ma ta'ajubiyah. Maka alangkah asbarahum. Asbara daripada sabar. Alangkah sabarnya mereka
ala nar, untuk masuk neraka. Apa maksud? Dia kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil mata'ajubiyah. Kita kata tengok rumah cantik kan, kita kata apa? Ma ajmala al-bait. Maknanya alangkah cantiknya rumah. Bila sebut alangkah maknanya kita rasa kagum. Di sini alangkah sabarnya mereka. Seolah Allah nak bagi tahu apa? Allah sangat kagum kepada kesabaran siapa? Untuk apa ni? Mereka sabar untuk sebenarnya apa maksud dia tu? Saya nak tanya, ada tak orang nak masuk neraka dia sabar? Ada tak? Kita dah belajar sebelum ni, banyak kita jumpakan yang masuk neraka apa yang dia minta? Dia minta air kan? Lagi dia minta diringankan azab walaupun satu hari, maknanya dia tak sabar tu. Ada ayat mengatakan ya malikan liyaqda alaina. Wahai Malik penjaga neraka, biarlah Tuhan matikan kami. Sebab apa kami tak tahan? Mana mereka tak sabar. Kalau mereka tak sabar duduk dalam api, kenapa Allah kata alangkah sabarnya mereka? Menyindir. Menyindir macam mana tu? Apa dia? Hakikatnya mereka tak sabar. Tak ada siapa pun sabar nak masuk api kan. Tapi bila mereka buat sesuatu yang mereka tahu dengan perbuatan mereka, mereka akan masuk neraka, tapi mereka buat juga seolah mereka sabar. Contohlah orang tak solat kan. Dia tahu, cuba tanya dia, kamu tahu tak dengan tak solat ni kamu akan masuk neraka? Tahu. Bila dia tahu tapi dia buat juga seolah dia bersedia dan sabar untuk masuk neraka. Boleh faham? Jadi kenapa mereka ni sabar sangat ni? Ini api ni kan, duduk tepi api pun kamu tak sanggup dah. Duduk tengah panas kan, rumah blackout, elektrik tak ada, kipas tak ada pun tak sanggup duduk kan. Tiba-tiba nak duduk dalam api dan kekal. Macam mana kamu boleh sabar ni? Sebab tertipu dengan dunia, tertipu dengan syaitan. Nafsu. Dikalahkan oleh nafsu. Sebab nak dunia, nak keseronokan, nak harta, tamakkan dunia, maka akhirnya mereka tanpa sedar, mereka sebenarnya sedang bersabar untuk masuk neraka. Okey. Jadi boleh tak kita kata, kita dakwah orang, suruh dia solat, dia tak nak solat juga. Kita pun kata, macam Allah cakap ni, sabarnya kamu nak masuk neraka. Boleh ke? Boleh ha? Kalau dia marah, dia kata, ini bukan ayat saya, ini ayat Allah. Okey. Kemudian Allah kata apa? Zalika, yang demikian itu, bi'anna Allah, bahawa sesungguhnya Allah nazzala, telah menurunkan Alkitab. Alif Lam ni mana lil jins, mana semua jenis kitab. Demikian itu kerana Allah telah menurunkan Alkitab. Semua kitab lah, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, bil haq, dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Ada dua maksud. Pertama Allah nak beritahu kitab yang diturunkan semua isinya adalah benar. Yang kedua, penurunan kitab tu benar-benar berlaku, iaitu daripada Allah, bukan daripada Nabi, bukan daripada manusia. Jadi al-haq ada dua maksud. Pertama, isi kitab tu memang benar-benar. Yang kedua, penurunan kitab daripada Allah kepada manusia benar-benar berlaku.
Okey. Sekarang ayat ni apa kaitan dengan ayat sebelum? Ayat sebelum Allah kata apa? Orang mereka sembunyikan kebenaran, bagi mereka azab yang pedih. Mereka ini membeli kesesatan dengan bayaran petunjuk. Mereka membeli azab yang pedih dengan keampunan. Tiba-tiba Allah kata apa? Yang demikian itu bahawa Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Apa kaitan dengan ayat sebelum? Kaitan? Jadi segala hidayah atau panduan itu ada dalam kitab yang benar ni. Tanpa kitab panduan ni, manusia akan sesat ke atas itu. Itu kaitannya. Sedikit lagi. Allah kata Allah turunkan kitab dengan benar. Bila benar, baik tak untuk manusia? Baiklah, sebab dia datang daripada pencipta manusia. Bila baik untuk manusia, sepatutnya kamu buat apa dengan ilmu kebenaran ni? Sampaikan. Benda yang baik, sepatut kamu sampai kongsikan. Tiba-tiba kamu sembunyi, memang kamu menempah azab. Kan? Kita kalau benda baik, bukan daripada Quran pun, benda baik kan? Kita kata apa? Ada orang nak bagi durian ni. Percuma. Orang pesan pada saya kan, patut tak saya kongsi dengan kawan-kawan? Walaupun bukan ayat Quran pun, betul tak? Kalau saya tak kongsi, makna apa tu? Saya selfish lah. Saya pentingkan diri kan? Saya tamak. Itu pun dah sifat buruk. Walaupun sembunyi maklumat tentang durian. Ini maklumat apa ni? Yang membawa manusia ke Tuhan dan masuk syurga kekal abadi. Dan kalau tak kena yang ni, membawanya ke neraka. Tiba-tiba kamu boleh sembunyi. Memang kamu sangat-sangat zalim. Sangat-sangat zalim. Jadi kaitan ayat ni dengan sebelum tu. Sebab Quran tu sangat benar, sangat jelas, sangat baik. Kenapa kamu boleh sembunyikan? Okey? Ini yang jenis ada yang soalan pelajar kan. Ada yang dia kata, guru dia tak bagi sebarkan ilmu pada orang lain. Kecuali dengan izin. Allah kata, kalau benda tu benar, wajib kamu sebarkan. Allah kata, wajib sebar. Cikgu kata apa? Ustaz kata apa? Tak boleh. Bayar dulu. Kecil hati pula yang bayar kah? Apalah. Saya tak tahu ilmu apa dia belajar tu. Okey. Wa inna. Dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih. Fil kitab, mereka berselisih tentang kitab Allah. Apa maksud berselisih ni? Pertama sekali berselisih ialah ada kumpulan yang beriman dengan Al-Quran, ada kumpulan yang berlaku tak perselisihan antara dua ni? Satu. Perselisihan yang kedua, dua-dua beriman dengan Quran tapi pakai fikiran sendiri, bergaduh juga berselisih. Tanya yang sama-sama solat kan, kadang-kadang dia tak setuju dengan kawan yang sebelah tu. Padahal semua baca Quran. Itu juga termasuk berselisih. Maka Allah bagi amaran. Orang yang berselisih tentang Al-Quran, tentang kitab Allah, lafi. Apa makna lafi? Lam tu pasti, harfu taukid. Pasti dalam syiqaq. Syiqaq apa dia? Iza sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Pasti dalam perpecahan. Apa maksud perpecahan? Dan perpecahan bukan sikit ni, ba'id, yang jauh. Apa maksud perpecahan? Ialah bila insyaqqat al-qamar kan, bulan terbelah. Makna separuh duduk sebelah sini, separuh duduk sebelah sini. Itu dipanggil berpecah kan. Di sini siapa yang berselisih tentang Al-Quran,
maka pasti dalam perpecahan, iaitu mereka duduk sebelah sana, Quran duduk sebelah sana. Ajaran Quran duduk sebelah timur, dia sendiri duduk sebelah barat. Boleh? Dan ini juga menunjukkan perpecahan tu adalah satu rahmat ke satu celaan. Allah kata, siapa yang berselisih tentang kitab, pasti dia dalam perpecahan. Mana Allah nak cela. Jadi perpecahan dalam kalangan umat Islam bukan sifat yang baik, sifat yang tercela. Cuba buka surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman, betul? Fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dah. Okey. Okey, tak apa. Cuba terjemah. Wa anna hadza. Allah kata, wa anna hadza, sesungguhnya ini adalah sirati, jalan aku. Sirat tu mana mufrad, satu je, jalan Allah satu. Dan jalan aku ni mustaqiman, lurus. Maka Allah kata apa? Fattabi'u, wajib kamu ikut. Yang mana ni? Satu jalan. Dan Allah bagi amaran pula, wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kamu ikut subul. Apa mana subul? Kalau satu sabil, kalau subul jalan-jalan. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Bila jalan-jalan bukan jalan Allah dah. Sebab jalan Allah satu je. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Sebab apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Kamu akan, jalan tu akan memecah belahkan kamu. Dari apa? Dari jalan Allah. Bila kamu ikut jalan berbagai-bagai, maka dia akan memecah belahkan kamu daripada jalan Allah. Boleh? Jalan apa ni? Jalan guru dia, jalan akal dia, jalan pendapat dia, jalan mimpi dia, jalan kitab dia, ya. Jadi bila Allah kata ini jalanku yang satu, makna sumbernya apa? Sumbernya satu, Quran dan Sunnah. Sebab tu Allah kata, bila kamu berpecah, apa solusinya? Surah apa tu? Kalau kita berpecah, kita nak selesai masalah perpecahan, apa solusinya? Tak, masyarakat kita. Kembali pada guru dia. Guru saya cakap macam ni. Dan guru saya pula belajar dengan 4 orang guru. Tak balik pada Allah. Kan? Yalah, masyarakat kita bila berlaku perpecahan pun tak ikut kaedah Al-Quran. Quran kata, bila berpecah, hanya balik pada Allah dan Rasul. Jangan balik pada mazhab. Bila balik juga pada mazhab akan berpecah. Kan? Cuba buka surah An-Nisa ayat 59. Dia sirat ni dalam bahasa Arab jalan yang luas, yang lapang, yang lurus dan cepat sampai. Tapi sabil ni boleh jadi jalan luas, boleh jadi jalan sempit. Iyalah, dalam doa kan ihdinas sirat, bukan ihdinas sabil. Cuba buka surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah
Ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Wa ulil amri minkum. Okey, lepas tu fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Okey, cuba terjemah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ati Allah, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Kemudian yang ketiga, tengok perkataan taat pada Allah, Allah ulang ati'u. Kemudian taat pada Rasul, Allah ulang ati'u ar-rasul. Tapi bila ulil amri ada tak ati'u? Tak ada. Kenapa tak ada? Tak semua macam mana? Tak semua. Oh. Jadi kita nak tahu macam mana yang kena patuh dan yang tak perlu patuh. Apa ukuran dia? Kalau bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul, kita tolak. Okey, dalam tafsir ulama macam ni. Allah boleh cakap je ati Allah wa Rasul. Tapi Allah sengaja tambah ati'u. Kenapa? Sebab Allah nak beritahu bila kamu taat pada Rasul, jangan kamu bersyarat. Aku hanya taat pada Rasul bila Rasul selari dengan Allah. Jangan syarat. Sebab yang Rasul cakap mesti betul. Tapi bila kamu taat pada ulil amri, mesti bersyarat. Sebab tu Allah tak sebut ati'u. Bila kamu wajib taat ulil amri? Bila dia mentaati Allah dan Rasul. Sebab tu di sini tak ada ati'u. Taat pada ulil amri bersyarat. Apa dia syaratnya? Tapi taat pada Rasul bersyarat tak? Boleh tak kita kata, saya akan dengar cakap Nabi kalau betul dengan Allah. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Kemudian Allah tahu tak? Kita akan berbeza pendapat, berselisih. Allah tahu. Sebab tu Allah bagi kaedah formula daripada awal lagi. 1400 tahun yang lepas. Allah mencipta manusia, Allah tahu. Walaupun tak pada Allah, tak pada Rasul dan ulil amri, manusia akan berbeza pendapat. Maka Allah kata apa? Fa'in, maka sekiranya kamu berselisih. Dalam perkara apa ni? Syai'in. Apa makna syai'in? Syai'in dalam bahasa Arab nakirah. Nakirah apa makna? Nakirah ni umum. Iaitu dalam apa sahaja. Kalau kamu berbeza, berselisih tentang apa saja, maka wajib apa? Reduhu. Kembalikan yang kamu berselisih itu kepada Allah dan Rasul. Ada tak yang ketiga? Dan kepada ulil amri. Kenapa pula tak ada? Masa taat ada. Masa berselisih, rujuk berdua aja. Ulil amri dah tak ada. Kenapa? Okey, jawapan? Oh, sebab dia. Tapi masa taat boleh? Taat pada ulil amri kalau dia ikut. Kalau dia ikut. Tapi berselisih melakukan kerana arahan Nabi. Kalau arahan Allah dan Rasulullah tu kita lawan. Okey. Rafian ada jawapan lain? sebab taat ulil amri berselisih. Sebab tak kepada manusia berselisih. Okey.
Jawapan tu tak salah. Logiknya, kalau kita berselisih, kita tetap rujuk kepada ulil amri. Agak-agak selesai tak masalah. Kenapa tak? Sebab manusia memang banyak pendapat, banyak fahaman kan. Latar belakang berbeza, mesti berbeza. Ulama pun berbeza kan, sahabat pun berbeza. Jadi sekarang kalau kamu ada masalah, balik juga pada manusia, tak akan selesai. Habis nak selesai macam mana? Balik pada Allah. Kenapa? Ayat Al-Quran tak pernah bercanggah. Balik pada hadis Nabi. Kenapa? Hadis Nabi tak pernah bercanggah antara satu sama lain. Betul tak? Tapi kadang-kadang manusia seorang berbeza tak pendapat dia sendiri. Macam Imam Syafi'i ada pendapat lama, ada pendapat baru. Sebab tu Allah kata bila berselisih rujuk kepada dua sahaja. Kalau rujuk pada 3, pada 4 memang tak selesai masalah. Betul? Tapi kita amal tak kaedah ni? Bila berselisih kan? Dia rujuk pada siapa? Ustaz dia, guru dia. Seolah ustaz tu adalah buka satu lagi ayat surah Al-An'am 159. Surah Al-An'am ayat 159. Apa dia? Innal ladzi farraqu dinahu wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama ilallahi summa yunabbi'uhum Okey, cuba terjemah. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang farraku, mencerai-beraikan dinahum, agama mereka. Siapa ni? Ayat ni asalnya turun pada orang Yahudi. Mereka menceraikan agama mereka. Sama-sama mereka pun pecah. Dan juga turun kepada orang musyrikin. Mereka, sama-sama mereka pun banyak Tuhan kan, banyak pandangan. Tapi pengajaran untuk semua. Kalau ada umat Nabi Muhammad memecah belahkan agama dengan pandangan masing-masing. Maka apa? Allah kata, wa kanu syi'a. Akhirnya mereka menjadi syi'a. Kalau satu syi'ah, syi'ah ni puak. Kalau syi'an, jamak, plural. Maka akhirnya mereka menjadi berpuak-puak. Dengar, Allah kata apa? Lasta minhum fi syai'in. Allah kata pada Nabi, engkau bukan daripada mereka dan mereka bukan daripada engkau. Apa makna tu? Dia panggil apa tu? Ada istilah baru kita belajar. Al-bara'. Nabi bara'. Nabi berlepas diri kepada siapa ni? Yang suka buat sesuatu yang memecah belahkan masyarakat. Nanti dia kata, ustaz ni tak, yang memecah belahkan masyarakat ni siapa? Yang tak ikut Quran dan Sunnah. Bila kita ajar Quran dan Sunnah, dia tak ikut. Itu punca perpecahan. Kalau semua ikut Quran dan Sunnah, semua bersatulah. Kan? Sebab itulah orang Madinah, Aus dengan Khazraj, berpecah belah tak sebelum Nabi datang? Tapi kenapa boleh bersatu dan boleh berkasih sayang? Puncanya apa? Semua kembali kepada Quran dan Sunnah. Bersatulah. Kan? Okey? Boleh? Jadi Allah kata, engkau al-bara', berlepas diri daripada pokok ni. Siapa ni? Yang buat sesuatu sampai memecah belahkan agama. Mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Kemudian Allah kata apa? Innama amruhu, sesungguhnya urusannya serah kepada Allah. Kemudian summa yunabbi'uhum, kemudian Allah akan menerangkan, menjelaskan, membongkarkan
kepada mereka apa yang mereka lakukan dulu ke masa kat dunia sampai berpecah belah. Jumpa Allah di akhirat, jawab di hadapan Allah. Okey. Jadi wajib tak kita bersatu? Okey, wajib bersatu. Wajib bersatu, apa asas untuk kita bersatu? Kalau kita guna asas mazhab, boleh tak kita bersatu? Tak boleh. Sebab itulah kalau macam kita cuba buka surah ni, surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dah. Okey. Allah kata apa? Wa'tasimu. Apa makna wa'tasimu? Wajib kamu berpegang teguh dengan apa? Apa makna tali Allah? Al-Quran lah. Ya. Tali Allah tu adalah Al-Quran lah. Berpegang teguh dengan tali Allah berapa ramai? Semua sekali. Jami'an. Lepas tu baru Allah larang. Wala, jangan kamu berpecah. Maknanya Allah larang berpecah tu bila? Bila kita boleh larang orang jangan berpecah? Bila? Bila dah ada asas untuk bersatu. Kalau dah ada asas untuk bersatu, barulah kita larang jangan berpecah. Kalau asas untuk bersatu pun tak ada, tiba-tiba kita larang jangan berpecah, sampai mati dah akan berpecah. Boleh faham? Contohlah, dia kata kita akan bersatu di atas nama bangsa. Boleh bersatu tak? Pecah. Parti Melayu ada berapa? Kalau kita bersatu atas nama puak pun tak boleh. Orang Arab yang dia Palestin kan, sama-sama dia bergaduh. Ada Hamas, ada PLO kan, ada Fatah. Jadi kalau bersatu atas nama bangsa ataupun atas nama parti, tak akan mungkin bersatu. Sebab tu syarat nak larang orang jangan berpecah, mesti ada asas untuk bersatu dulu. Apa dia? Kalau semua tak berpegang dengan kitab Allah, arahan jangan bersatu sia-sia. Walaupun nama parti bersatu. Boleh faham? Dan di sini Allah nak mencela orang yang berpecah belah. Kan? Orang yang berpecah belah. Kemudian Allah nak bagi tahu punca berpecah belah pada tak balik pada hablillah. Sebab itulah semua imam 4 mazhab ni mereka bergaduh tak? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik bergaduh tak walaupun berbeza mazhab? Bergaduh tak? Tak. Kenapa? Sebab mereka asasnya Quran. Cuma berbeza mazhab ni hanya pandangan. Mereka bukan berpecah. Buktinya apa? Mereka tak pernah bergaduh, mereka tak pernah mengutuk, tak pernah mencela, tak pernah menyesatkan antara satu sama lain. Bahkan Imam Syafi'i kalau solat dengan mazhab Maliki, dia ra'ikan. Kan? Dia boleh ra'i, tak ada masalah. Tapi kita boleh tak ra'i kalau imam kita mazhab lain? Kalau imam tak baca kunut, boleh tak? Habis. Bergaduh, berperang kan? Lebih baik tak solat daripada solat tak baca kunut. Seolah macam tu. Betul tak? Bahaya tu. Jadi saya nak ulang, haram kita berapa ramai yang belajar, bila belajar, berpecah. Menuduh orang, mengkafirkan orang. Makna silibus kamu tak betul. Sebab kalau silibus Quran, mengajar orang semakin bersatu, semakin berkasih sayang. Okey, boleh Cukup.
Ustaz, menyiapkan ilmu Allah adalah wajib. Adakah bermaksud ilmu tersebut diberikan secara percuma? Bagaimana dengan ilmu yang disebarkan secara tulisan seperti buku? Tak, kalau kita sebarkan ilmu melalui tulisan buku kan, itu ada harga dia, harga kos cetak, harga kos habiskan masa kan. Tak salah. Kecuali dia ambil harga yang melampau lah kan. Harga sepatutnya RM10, dia letak harga sampai RM60-70, itu dah nak berniaga lah. Dia kena ingat lah, orang yang menyebarkan ilmu ni jangan nampak keuntungan duniawi, tapi nampaklah keuntungan yang paling besar, yang lebih lumayan ialah keuntungan ukhrawi. Apa dia? Dia dapat keampunan Allah. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jikalau kamu memberi ilmu dan menyebabkan orang tu mendapat hidayah Allah, maka ganjarannya apa? Lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni berapa harga? Unta merah ni Nabi selalu buat contoh, iaitu harga yang harta yang paling mahal di zaman Nabi. Jadi kalau kita cakap kebenaran, orang dapat hidayah, bayangkan kita akan dapat bukan 1 juta, tapi lebih mahal daripada 1 juta harga harta yang paling mahal ketika itu. Wallahu a'lam. Ferrari. Ya Ustaz, adakah sah berkorban jika beberapa orang berkongsi duit untuk mencukupkan satu bahagian daripada 7 bahagian korban? Adakah ia akan menggugat pahala 6 orang yang lain berkorban atas haiwan yang sama? Dia, setiap orang kena berkorban paling kurang 1 bahagian. Dan hukum korban ni adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Tapi bagi siapa? Sunat yang dituntut tu bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Mampu macam mana? 1 ekor seorang ataupun 1 bahagian seorang. Kalau dia tak mampu sebahagian sampai kena terpaksa berkongsi, dia tak sunat pun berkorban. Kenapa kita memaksa diri kita buat benda yang wajib pun tak, sunat pun tak? Kumpul duit untuk tahun depan, korban tahun depan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya macam bangsa Israel ini, selain daripada orang-orang yang beragama Yahudi, orang-orang yang beragama apa lagi Ustaz yang termasuk dalam bangsa Yahudi dan bangsa Israel hari ini? Oh, Bani Israel. Bani Israel apa lagi agama dia? Saya tak tahu. Dia sama dengan Melayu lah. Melayu ni bukan agama Islam je. Agama Melayu pun berbagai-bagai kan. Ada Kristian, Melayu Kristian. Ada Melayu yang Hindu. Jadi begitu juga Bani Israel dan bangsa-bangsa lain. Dia defend kepada orang tu lah. Apa yang dia condong, apa yang dia yakin betul, itu yang dia anut. Agama apa, saya tak tahu. Saya tak pasti. Wallahu a'lam. Afwan. Wa anti fajazakillahu khair. Kita nak kena pasti orang yang menyampaikan ilmu Al-Quran itu menjelaskan maksud Al-Quran yang dengan benar-benar. Dia macam mana kita nak tahu apa yang orang jelaskan ayat maksud ayat Quran adalah bertepatan dengan apa yang Allah maksudkan. Fas'al, Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata wajib kamu bertanya ahlinya, orang yang pakar dalam bidang ilmu tersebut untuk mengetahui kebenaran apa yang disampaikan. Jadi kita tengoklah kepakaran orang itu, apa dia belajar di mana, bidang apa,
Dan satu, yang kedua kita boleh tengok sendiri kitab tafsir. Sebenarnya kitab tafsir sekarang terlalu banyak kalau untuk kita referkan. Yang dalam bahasa Melayu, yang dalam bahasa Indon, boleh je kita refer. Tengok sama tak? Kalau sama, samalah tu. Jadi dua kaedah. Pertama, tanya orang yang lebih alim daripada ustaz yang kita belajar tu. Yang kedua, kita boleh tengok juga tafsir-tafsir yang dalam bahasa Melayu ataupun yang Arab diterjemahkan ke bahasa Melayu. Wallahu a'lam. Kalau kita mengajar lagi, adakah tak boleh tetapkan iuran? Kalau ada yang kita tetapkan, macam mana hukumnya? Dia dua isu yang berbeza lah. Pertama, tetapkan yuran. Yang kedua, orang bagi. Dua benda yang berbeza lah. Yang tak eloknya dalam agama ialah kita tetapkan bayaran. Sebab bila tetapkan bayaran tu seolah macam kita menyusahkan orang, khususnya orang miskin untuk belajar. Kadang-kadang dengan bayaran tu menjadi penghalang untuk dia belajar. Berapa ramai yang miskin tak mampu belajar sebab tidak ada duit, kan? Jadi yang terbaiknya kita jangan tetapkan yuran. Tapi kalau siapa nak bagi, itu bukan sebab kita tetapkan, tapi sebab dia pelajar pun kena faham lah. Pelajar pun kena faham, guru pun perlukan makan. Bila tak tetapkan yuran, dia pun tak pernah bayar apa-apa kan. Sebenarnya kalau dia bagi kepada guru tu, dia akan dapat pahala. Ilmu yang guru ajar, bila tersebar, dia pun akan dapat pahala tu. Sebab apa? Sebab guru tu boleh mengajar, antara sebabnya sebab dia bagi duit kepada guru. Jadi jangan kedekutlah pelajar walaupun guru tak tetapkan yuran. Ini bukan saya ni, saya cerita orang lain. Dan Allah sebut dalam Quran kan, Allah macam bagi tahu Nabi Muhammad, adakah macam kamu ni menetapkan bayaran ataupun kamu meminta upah sehingga orang musyrikin tak nak dengar apa yang kamu cakap? Adakah begitu? Cuba tengok surah apa ni? Bila baca ayat ni, saya pun lagi takut nak letakkan yuran. Ayat apa dah? Okey, buka surah At-Tur ayat 40. Surah At-Tur ayat 40. Tengok Allah kata apa? Allah kata apa? Am tas'aluhum ajra fahum min maghramin musqalun. Maksud dia Allah kata pada Nabi Muhammad SAW, adakah kamu ni tas'aluhum, meminta kepada mereka ajra? Apa makna ajra? Upah, bayaranlah. Sehingga fahum min maghramin musqalun, sehingga mereka ni orang musyrikin daripada bayaran itu musqalun, mereka rasa berat nak dengar tazkirah kamu. Subhanallah. Apa maksud ayat ni? Tanya kepada Nabi, adakah apa yang Nabi sampaikan tu seperti menggunakan bayaran sehingga mereka lari, mereka tak nak dengar? Maknanya macam Nabi gunakan bayaran yang tinggi sampai orang semua lari, tak nak dengar. Jadi salah satunya maksud ayat ni ialah Allah nak mencela orang musyrikin. Macam mana nak mencela? Dari sudut apa? Makna teruknya orang musyrikin,
Nabi nak cakap percuma, benda yang baik, nak ngajak mereka pada surga secara percuma. Itu pun mereka tak nak. Bayangkan kalau engkau letak bayaran, apa jadi? Dia akan ada 1000 alasan. Kenapa tak nak dengar tazkirah Nabi Muhammad? Kena bayar. Maka maksudnya juga ialah, jangan letak bayaran sehingga orang jadikan alasan tak nak belajar. Orang kaya mungkin boleh bayar, tapi orang miskin, lagi ramai orang miskin di luar kan, yang tak mampu membayar. Jadi kalau orang nak bagi, itu masalah lain. Tapi kita jangan tetapkan yuran. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, dakwah baginda ditentang oleh orang-orang musyrik di Mekah. Ya. Jadi pembesar Quraisy berjumpa dengan bapa saudara Rasulullah Abu supaya memujuk Rasulullah untuk menghentikan dakwah. Tetapi kata Rasulullah, sekiranya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, tak akan aku tinggalkan dakwah ini. Ya. Jadi apakah maksud matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri? Kamu kata caranya Ustaz? Oh, maksud dia, boleh tak orang musyrikin ambil matahari tak tangan kanan Nabi dan bulan tangan kiri Nabi? Boleh ke tak? Tak boleh kan? Mustahil. Begitulah Nabi nak beritahu, mustahil aku berhenti buat kerja dakwah. Kalau kamu tak mampu nak bawa matahari ke tangan aku, begitulah aku tak mungkin berhenti kerja dakwah. Nabi buat contoh perumpamaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon beri pencerahan kepada kaedah animasi dalam menyampaikan dakwah. Contohnya lukisan kartun orang. Menyampaikan dakwah dalam bentuk animasi, dalam bentuk kartun lah. Dia ulama' berbeza pendapat. Ada ulama' mengatakan kalau kartun tu tujuannya untuk menyampaikan dakwah dan betul-betul berkesan, tak salah. Allah kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Umum. Berdakwah kamu mengajak manusia kepada Allah dengan cara hikmah. Apa cara hikmah? Terserah. Jadi kalau dakwah dengan cara animasi, kartun dan memberi kesan, orang boleh tersedar, silakan. Cuma kita kena yakin cara Nabi adalah cara yang terbaik. Nabi tak pernah guna cara animasi, Nabi tak guna dengan lagu nasyid, Nabi tak guna macam-macam cara yang kita rasa macam okey kan. Kadang-kadang berdakwah melalui nasyid kan. Nabi tak pernah buat macam tu, tapi dakwah Nabi cukup berkesan. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran ni Allah kata kalau turun ke atas gunung dan gunung tu faham, meletup. Jadi kadang-kadang cara kita menyampaikan Al-Quran, walaupun tak ada kartun ke, tak ada lagu ke, tak ada nasyid ke, kalau kita ikhlas, datang daripada hati yang ikhlas dan masuk dalam telinga dan hati pendengar yang ikhlas, dia akan berubah. Tapi kalau kita tak ikhlas dan kita banyak bergantung pada benda lain, dengan nasyid lah, dengan cara tu lah, mana kita sebenarnya lemah. Kita tak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Wallahu a'lam. Menjual menggunakan testimoni daripada orang lain yang bukan hasil dari dia sendiri, walaupun produk itu sama, apa hukumnya Ustaz? Hukumnya menipulah. Hukumnya menipulah. Dia gunakan testimoni daripada orang lain yang bukan gunakan produk dia. Yalah, tapi tak guna produk dia. Produk dia sama, cuma mungkin assessment lain, assessment lain, jomnya sama. Tapi testimoni itu adakah benar-benar ataupun mungkin dia dengar cakap je kan, ataupun mungkin orang tu berlakon. Jadi dia kena pastikan kebenaran tu. Kalau boleh dia sendiri bagi dan dia sendiri test, orang tu sendiri cakap depan dia, pastikan benar-benar baru dia bercakap. Kalau setakat ambil daripada orang, kita tak tahu, mungkin lakonan. Wallahu a'lam. Dah? Macam pergi ke Mekah, Madinah, subuh tak baca kunut, ikut je niat untuk meraihkan mazhab. Betul ke macam tu? Betul lah, sebab dia bukan solat subuh 3 rakaat.
Salat subuh tetap 2 rakaat, cuma tak baca kunut je. Dan ulama sepakat salat subuh yang tak baca kunut sah. Sepakat ulama. Salat subuh yang tak baca kunut sah. Jadi kenapa kita nak bergaduh pada benda yang ulama sepakat sah? Cuma masalahnya afdal ataupun tak aja. Baik kita bergaduh pada yang tak solat langsung kan, bukan tak baca kunut, tak solat langsung. Itu lagi ramai di luar. Tapi kita okey pula dengan puak-puak ni. Ha. Banyak majlis ilmu yang free tak ramai yang berminat. Buat sambil leba, kehadiran tak penuh. Ada yang berbayar, lebih komited. Kehadiran lebih baik, apa pandangan Ustaz? Dia sebenarnya dia kata ada ilmu, ada kelas yang berbayar, kehadiran ramai kan. Tapi kalau ilmu yang free ni kadang-kadang kehadiran tak ramai dan kurang berkesan kan. Tapi kebenaran tu bukan diukur dengan kehadiran ramai ataupun tak. Kebenaran tu diukur dengan apa? Perubahan yang berlaku. Sebab itulah zaman Nabi Nuh berdakwah berapa lama? Berapa ramai kehadiran? Berapa ramai pelajar Nabi Nuh? Lebih kurang 70 orang kan dalam masa? Okey, dakwah Nabi Nuh berkesan ke tak? Siapa berani jawab? Siapa berani kata dakwah Nabi Nuh tak berkesan? Kenapa? Kehadiran tak ramai. Jadi ukuran keberkesanan dan pengajaran tu bukan kepada kehadiran yang ramai kan. Yang ni yang saya free kan, ramai tak ikut. Ramai tapi saya dapat feedback tu macam okey je, wallahu alam lah. Wallahu alam. Okey, cukup Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum Wah. Adik-adik kecil ni tunggu sampai pukul 11 lah. Wa antum fajazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Kalau saya letakkan bayaran, budak-budak tak boleh masuk ni. Tak ada duit. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.